Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 22 November bersama saya Fazida Mustafa. Berikut tajuk utama malam ini. Teka-teki siapa PM ke-10 masih belum terjawab. Juga Perikatan Nasional tolak kerjasama dengan Pakatan Harapan bentuk kerajaan perpaduan. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan bahawa kerusi Perdana Menteri ke-10 masih kosong. Beliau berkata masih belum ada keputusan berhubung perkara itu dan sekaligus menolak dakwaan bahawa beliau merupakan Perdana Menteri interim yang dilapor beberapa portal tempatan. Tak ada apa-apa keputusan lagi setakat ini. Timeline Datuk Seri. Ya, Datuk Seri, can you tell when they will announce? Tak ada lagi sehingga bila? Ya, Perdana Menteri tak ada lagi. sekarang ni ada kekosongan jawatan dan terbuka untuk permohonan. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Pintu 2 Istana Negara. Terdahulu, Datuk Seri Anwar tiba sekitar jam 4.11 petang tadi untuk menghadap Sultan Abdullah. Datuk Seri Anwar juga memaklumkan tiada sebarang perlantikan Perdana Menteri sementara buat masa ini. Jelas Datuk Seri Anwar yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah akan menentukan siapa yang bakal dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10. Keadaan tergantung itu berlaku selepas gabungan dua parti terbesar Perikatan Nasional PN dan Pakatan Harapan PH memohon kepada Agong bagi memberikan tempoh masa untuk perbincangan lanjut. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pertemuan yang berlangsung di Istana Negara petang tadi juga tidak menetapkan sebarang tempoh masa untuk keputusan dibuat. Gabungan parti juga memberi kepercayaan penuh kepada Sultan Abdullah untuk menetapkan tempoh masa sebelum kerajaan ditubuhkan. Menurutnya, PH mencadangkan kerajaan perpaduan diwujudkan dan memerlukan kerjasama parti di dalam negara. Kerajaan yang ditubuhkan kelak insya-Allah harus mewakili semua pihak, semua kaum, semua wilayah. Jadi maknanya inklusif dalam arti kita sebenarnya. Jadi setelah menjunjung kasih dan terima baik pandangan dan semangat kerajaan perpaduan yang kebetulan saya sebut juga semalam, maka saya juga beri beberapa pandangan dan kita berilah masa sedikit untuk kami dan juga tentunya kepada Yang Maha Mulia Tuanku untuk memberikan pertimbangan dan kebijaksanaan Tuanku untuk memutuskan secara bersama. Sementara itu, Perikatan Nasional PN sekali lagi menegaskan pendiriannya untuk tidak bekerjasama dengan Pakatan Harapan PH bagi membentuk kerajaan perpaduan. Pengerusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata keputusan itu dibuat selepas Istana Negara mencadangkan supaya kerjasama itu dibentuk susulan tiada parti dilihat berjaya mendapat jumlah majoriti yang mencukupi. Kerana dikatakan tidak ada sesuatu pun yang mempunyai jumlah bilangan yang mencukupi, Tuanku mencadangkan supaya kita bekerjasama dengan PH, Pakatan Harapan untuk membentuk unity government. Unity government atau kerajaan perpaduan apalah. Tetapi kami telah membincang perkara itu sejak awal lagi. Kami tidak akan bekerjasama dengan PH, Pakatan Harapan. Itu pendirian parti kita sejak dulu sampai ke hari ini. Beliau berkata demikian kepada media di luar kediamannya di Damansara petang tadi. Jelasnya parti itu telah menyerahkan dokumen akuan bersumpah berjumlah 115 kepada Istana Negara secara dalam talian semalam. Walau bagaimanapun, beliau dimaklumkan dokumen tersebut tidak mencukupi. Saya nak menunjukkan bukti bahawa waktu saya menyerahkan ataupun kami menghantarnya melalui email, ini bukti bahawa kami waktu kita serah mempunyai sejumlah bilangan ahli parlimen melebihi daripada 112. Melebihi daripada 112 yang dikehendaki dalam perlembagaan negara. Jadi sebab itu kami yakin kami sewajarnya boleh membentuk kerajaan. Tapi maklumlah bila saya menghadap tadi ada dikatakan yang ini tidak mencukupi. Saya tidak tahu apakah sebab-sebab di sebalik itu, tapi buktinya ada di sini.
selepas itu kerana dikatakan tidak ada sesuatu pun yang mempunyai jumlah. Sementara itu, Barisan Nasional BN bersetuju tidak menyokong mana-mana gabungan bagi membentuk kerajaan. Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata keputusan itu susulan ketetapan Dewan Tertinggi BN. Datuk Seri Ismail Sabri dalam ciapan di Twitter rasminya hari ini memaklumkan Dewan Tertinggi BN telah membuat keputusan tidak menyokong mana-mana gabungan untuk membentuk kerajaan. Beliau berkata BN tidak menyokong Pakatan Harapan PH mahupun Perikatan Nasional PN. Susulan ketetapan tersebut, maka BN memilih kekal sebagai pembangkang. Dalam pada itu, menurut Setiausaha Agong BN Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Dewan Tertinggi Barisan Nasional yang bermesyuarat hari ini memutuskan 3 perkara berkaitan pembentukan kerajaan baharu pencalonan Perdana Menteri ke-10. Perkara pertama adalah tiada mana-mana dalam kalangan 30 ahli Parlimen BN telah memberikan sokongan terhadap pencalonan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-10. Pemakluman mengenai perkara ini telah dibuat kepada Yang di-Pertuan Agong. Perkara kedua, Dewan Tertinggi BN juga mengambil pendirian terbuka untuk berbincang dengan pihak-pihak yang berkenaan bagi memastikan sebuah kerajaan dapat dibentuk demi kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. Sehubungan itu, BN meminta semua pihak yang berkaitan agar bertenang ketika mendepani situasi politik negara. Beliau berkata dengan pendirian dan keputusan yang dicapai pada mesyuarat berkenaan, kedudukan BN adalah kekal seperti sekarang. Good with that. Well, this is keputusan BN. Yes. So kita semua atur. Sebulat suara? Yeah. For the time being. But right now, in this case, there is no any simple majority can. No, that one we leave it to Yang di-Pertuan Agong? Yang Bertuan. Baik. So, Ada nama? Nama tidak ada. Tidak nama? Tidak. Sebab kita tak mencadangkan. Sri SD macam mana? SD macam mana? Tak ada. No side. No side. No side. Sementara ini kita bersulit suara kita bertenang. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun, Sanglang Muhammad Syukri Ramli dilantik sebagai Menteri Besar Perlis yang baharu. Pengerusi Perikatan Nasional PN Perlis itu mengangkat sumpah jawatan berkenaan di hadapan Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail di balai menghadap Istana Arau petang tadi. Turut berangkat ke majlis berkenaan Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail Muhammad Syukri, 61 tahun, yang juga Pesuruhjaya PAS Negeri atau lebih dikenali sebagai Cikgu Syukri, dipilih sebagai Menteri Besar selepas gabungan Parti Perikatan Nasional PN menang di 14 kerusi daripada 15 kerusi DUN di Perlis pada PRU ke-15. Beliau menggantikan Datuk Seri Azlan Man dari Barisan Nasional BN yang turut tumpas di DUN Bintong. Kemenangan yang dicapai itu juga merupakan satu lembaran sejarah baharu dalam pentadbiran negeri Perlis apabila berjaya menewaskan BN yang menjadi kerajaan sejak 60 tahun lalu. Untuk rekod, Muhammad Syukri menang di DUN Sanglang dalam pertembungan 4 penjuru dengan BN, Pakatan Harapan PH dan Parti Warisan Sabah Warisan dengan majoriti 3,335 undi. Beliau sebelum ini berkhidmat sebagai seorang pendidik sejak tahun 1985 sehingga tahun 2013 sebelum menjadi adun di Sanglang sejak 2013. 10 ahli Dewan Undangan Negeri Adun Perak mengangkat sumpah jawatan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di Istana Iskandariah Kuala Kangsar hari ini. 3 adun Barisan Nasional dan 7 lagi mewakili Pakatan Harapan itu melafazkan sumpah di hadapan Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. 3 adun mewakili BN yang mengangkat sumpah ialah Adun Lintang, Datuk Muhammad Zulkafli Harun, Salbiah Mohamad, Temenggur dan Khairuddin Abu Hanifah, Belanja. Kesemuanya daripada UMNO. Baki 7 adun daripada PH ialah Adun Sungai Rapat, Datuk Seri Dr. Muhammad Nizar Jamaluddin, Amanah, A. Sivanesan, Sungkai DAP, Loh Siyi, Jalong DAP, Teh Kok Lim, Aulong DAP.
Sendria Eng Shai Ching Teja PKR, Muhammad Azlan Helmi Tualang Sekah PKR dan Wu Ka Leong Pasir Berdamar DAP. Semalam, Adun Kota Tampan daripada BN, Datuk Seri Sarani Muhammad telah mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar Perak ke-15 selepas BN dan PH bersetuju menjalin kerjasama bagi membentuk kerajaan negeri di Perak. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Muhammad Nizar Jamaluddin ketika ditemui media berkata, kerjasama BN dan PH di Perak diyakini mampu membentuk kerajaan yang lengkap dan kukuh. Caci dan sebagainya, tapi kita menghormati antara parti-parti politik kerana mereka ini wujud untuk memberikan khidmat terbaik pada rakyat. Jadi mungkin formula yang kita buat negeri Perak ini satu formula yang akan dicontohi oleh negeri-negeri lain, termasuk juga di Putrajaya, supaya ini satu Selepas ini, kemelut politik berterusan, rakyat mula muak. Selamat menunaikan solat Isyak dan kita akan ke laporan seterusnya. Selepas 3 hari pilihan raya umum ke-15, tiada pihak dilantik menjadi Perdana Menteri ke-10. Dan bagi mendapatkan reaksi mengenai kemelut politik yang berlaku ketika ini, bersama kita di talian Skype, pensyarah kanan sains politik merangkap fellow kursi Institusi Raja-Raja Melayu, Universiti Teknologi Mara UiTM, Mujibu Abdul Muiz. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat malam. Prof, mengapa krisis politik ini berlanjutan walaupun rakyat telah memberi mandat? Ya, ini mudah difahami. Krisis ini berlaku disebabkan dua perkara. Pertama, majoriti 112 kerusi yang diperlukan untuk membentuk kerajaan muda itu tidak dicapai. Dan kedua, pada ketika ini rundingan belakang tabir yang gagal disepakati dan dinoktakan menjadikan majoriti 112 yang sepatutnya boleh diperolehi menerusi cara tersebut masih lagi tidak dapat diselesaikan. Kita lihat bagaimana sudah 2 kali pihak istana melanjutkan tempoh perundingan bagi memastikan siapa juga yang mampu untuk mencapai angka tersebut, jelas masih lagi tidak boleh diperolehi. Maka dua sebab inilah menjadi sebab utama mengapa kemelut ini masih lagi berterusan, walaupun suara rakyat itu telah memberikan mandat dan memberikan hasil yang terpecah dan seterusnya membawa kita sehingga hari ini tidak ada lagi kerajaan yang boleh dibentuk. Dan Tuan, calitan dakwat di jari hampir hilang, Tuan. So berapa lama lagi rakyat harus menunggu drama orang politik ini? Ya, saya rasa kita masih lagi akan berada di dalam keadaan dan situasi yang serupa. Sekiranya majoriti 112 itu berterusan gagal diperoleh setelah 2 hari ataupun 3 hari perundingan ini berlangsung. Jadi saya rasa bagi memastikan semua pihak tidak lagi ternanti-nanti, memandangkan dakwat itu sudah makin hilang dan semakin kering kesannya. Jadi saya rasa dalam hal ini semua pemain politik yang mempunyai peluang dan ruang untuk menamatkan dan menoktahkan perundingan ini perlu segera tampil menyelesaikan bagi perundingan ini ditamatkan dan angka 102 majoriti muda yang diperoleh itu boleh diselesaikan dengan segera. Yep. Tuan, kemelut politik ini tentunya mengganggu pelaburan negara. Selain itu, apa kesan lain terhadap negara? Ya, dia perlu diselesaikan, memandangkan bukan saja kerajaan yang ini perlu menyelesaikan permasalahan bajet yang paling penting sekali, tetapi juga perlu melihat bagaimana kemelut ini barangkali akan bukan saja menjejaskan keyakinan pelaburan dan juga pelabur asing terhadap potensi dan peluang negara pelaburan di dalam negara kita, tapi juga bagaimana tentang penarapan rating agensi-agensi luar terhadap pasaran di Malaysia ini, berkenaan juga tentang bagaimana kerajaan itu nanti bakal dibentuk, juga mungkin sedikit sebanyak akan menjejaskan ramalan tentang hala tuju dan potensi pasaran di bawah kerajaan baru yang bakal dibentuk, kerana kerajaan yang baru dibentuk ini nanti akan membawa gambaran tentang dasar hala tuju dan pendekatan kerajaan tersebut tentang
potensi dan pasaran negara, memandangkan sudah tentulah kerajaan yang dibentuk ini adalah kerajaan yang baharu dan ketidaktentuan tentang perkara-perkara tersebut sedikit sebanyak akan mempengaruhi apa yang kita bincangkan tadi, penerapan rating, keyakinan pelapor, ya, kerana ketika ini masih lagi tidak dapat dipastikan pakatan mana yang bakal membentuk kerajaan. Jadi ini sangat penting bagi hala tuju dasar pendekatan yang sudah tentu akan menimbulkan tanda tanya dan sedikit sebanyak akan menggoyangkan keyakinan dan penerapan rating kita. Baik. Dan Tuan Mujibu, apakah pengakhirannya jika parti-parti politik tidak mahu bergabung? Ya, sudah tentu kalau mereka tidak mahu bergabung, kalau mereka tidak mahu menoktahkan apa juga yang sepatutnya mereka capai bagi memastikan kerajaan dan majoriti 112 itu dicapai. Saya rasa pengakhirannya sudah tentulah akan menyusahkan lagi semua pihak, ya, memandangkan perkara ini sepatutnya boleh diselesaikan dengan baik secara perundingan, memandangkan agak sukar untuk pihak istana campur tangan, memandangkan ini berkait rapat dengan permainan angka dan juga memerlukan satu penjelasan yang tidak melanggar peraturan-peraturan perlembagaan. Maka saya rasa kalau kita masih lagi berterusan tidak mencapai kesepakatan, tidak mampu untuk membentuk angka 112 menerusi perundingan, sudah tentu dia akan membawa kepada kemelut dan polemik berpanjangan. Memandangkan kita perlu menyelesaikan hal ini, tetapi keegoan ahli politik itu nampaknya masih lagi tebal untuk menyelesaikannya secara tuntas. Maka saya rasa kita harus bersedia untuk melihat kemelut ini diteruskan 1-2 hari lagi. Baik. Terima kasih kepada Tuan Mujibu Abdul Muiz atas pencerahan itu tadi, dan kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini. Pasukan Selangor FC diserang dengan batu botol. Mangsa maut gempa bumi Cianjur, Jawa Barat, Indonesia meningkat kepada 162 orang manakala lebih 300 penduduk cedera. Menurut pegawai bertugas, misi mencari penduduk yang terperangkap masih dijalankan. Kebanyakan mangsa maut adalah pelajar sekolah yang baru tamat sesi persekolahan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berkata, lebih 13,000 penduduk yang kehilangan rumah akibat gempa bumi itu telah dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Menurutnya lagi, jumlah mangsa dijangka akan meningkat susulan kerja-kerja menyelamat masih dijalankan. Gempa bumi berukuran 5.6 skala Richter menggegarkan wilayah Jawa Barat sekitar jam 1.21 petang semalam. Dalam pada itu, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengesahkan tiada rakyat Malaysia yang dilaporkan terlibat dalam gempa bumi di daerah Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Sementara itu, di China, kira-kira 36 orang terkorban dalam kebakaran sebuah kilang di Bandar Anyang, wilayah Henan. Insiden berlaku sekitar jam 4.22 petang semalam waktu tempatan, namun hanya berjaya dipadamkan sekitar jam 11 malam. Kebakaran membabitkan kilang Kaizinda Trading Company yang terletak di Bandar Anyang. Pihak berkuasa juga telah menahan suspek jenayah itu namun tidak mendedahkan butiran lanjut. Bagaimanapun, kemalangan industri kilang dikatakan perkara biasa di China akibat piawaian keselamatan yang lemah serta rasuah dalam kalangan pegawai penguatkuasa yang ditugaskan. Polis menahan seorang lelaki berusia 27 tahun susulan insiden kekacauan terhadap pasukan Selangor FC selepas perlawanan separuh akhir kedua Piala Malaysia di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Ketua Polis Terengganu, Datuk Rohaimi Muhammad Isa berkata suspek yang berasal dari Kuala Terengganu itu ditahan ketika sedang melontar batu ke arah bas yang membawa pegawai dan pemain Selangor untuk pulang ke hotel penginapan selepas tamat perlawanan tersebut. Menurut Datuk Rohaimi, insiden itu bermula apabila sekumpulan 300 penyokong Terengganu FC (TFC) berkumpul di luar kawasan pagar SSMZA
iaitu laluan keluar penyokong pasukan Selangor. Namun ketika bas bergerak balik ke hotel penginapan dengan diiringi pihak polis, beberapa kumpulan tiba-tiba bertindak liar dengan melontar objek keras serta batu. Bagaimanapun, katanya pihak polis bertindak menyuraikan perhimpunan tersebut dan mengarahkan kumpulan berkenaan beredar dari kawasan stadium. Datuk Rohaimi berkata insiden tersebut menyebabkan kerosakan pada tingkap dan badan bas. Susulan itu, satu laporan polis telah dibuat oleh pihak pengurusan Selangor FC di Balai Polis Gong Badak pada malam yang sama. Kes disiasat mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan iaitu melakukan khianat dan jika sabit kesalahan, suspek boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Katanya pihak polis telah menggerakkan pasukan khas untuk mengesan beberapa suspek yang lain terlibat dan tindakan tegas akan dikenakan terhadap mereka yang didapati bersalah. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa kami turut berada di pelbagai platform media-media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan mendalam berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum dan selamat malam.